Apa khabar semua? Selamat pagi dan selamat hari Jumaat. Kita kembali dalam YT 101. Hari ini kita akan bercerita tentang consumer behavior. Di bawahnya adalah perception atau bahasa Malaysianya persepsi. Awal mula. Contoh gambar sini adalah headlight ya. Headlight tapi tak tahulah headlight apa. Kereta ke, headlight kapal UFO ke, tak tahu. Tapi headline-nya berkata sini, headline-nya mengatakan bahawa it has a bit of highway DNA. Okay, highway DNA dia punya teks. Seterusnya, CAT. Dah mula nampak Dah mula nampak ada idea lah. Dah ada grill. Okay. Semua kereta sports, mungkin pick up ataupun sports, grillnya macam ni lah rupanya grill. Cantik grillnya. Dan depan grill mesti ada logo, simbol. Ini CAT. Untuk anda yang tahu tentang bidang construction, dah. Saya dah beri tip dah. Ada tip di sana. Okay? Untuk orang yang dalam bidang construction, pembinaan, dia tahu apa maksudnya logo ini. Tapi untuk orang yang biasa, dia takkan tahu apakah sebenarnya maksudnya CAT. Mungkin kereta baru keluaran Porsche, kereta mungkin 4x4 terbaru di pasaran, kan nampak macam ada grill lah ya. Dan pada akhirnya gambar terakhir kita tengok ini, ianya merupakan sebuah truck jenama Caterpillar. The new Highway King. Okay, the new truck by Caterpillar. Dan Caterpillar ini sangat famous dalam bidang construction, pembinaan. Ada jentolaknya lah, ada kalau kata-katanya sebagai scorpion lah dan sebagainya. Okey. Jadi bermula daripada sini, kita akan masuk terus kepada topik kita iaitu perception. Okey. Nampak di sana ya. Alright. Perception ni sebenarnya adalah berkenaan dengan kita punya stimulus, rangsangan. Kita ada our 5 senses. Kalau ada 6 senses, dari yang ke-6 tu maksudnya anda boleh melihat sesuatu yang you know what I mean, sesuatu yang itulah ya. Kita ada 6 senses ya, 6 deria. Apa itu deria itu? Deria melihat, rasa, mendengar, apa lagi? Dan sebagainya lah. Anda pun tahulah the 5 senses ya. Alright. Jadi stimulus ini merangsang kita punya kaedah untuk menyukai ataupun tak menyukai sesuatu perkara, benda ataupun untuk menilai satu itu adalah yang baik ataupun yang tak baik. The 5 senses. Okey, di sini kata saya sight, hearing, touch, taste and smell. Okey. Kalau 6 tu adalah ceritanya 6 sense lah, 6 sense. Okey, baik. Advertising, periklanan banyak memberikan impact kepada consumer, pengguna. Okey, dengan mengiklankan produk dalam TV, radio, social media dan sebagainya. Okey. Cuba kita twistkan ke semua ini kepada kita punya konten. Kita punya konten juga sama juga seperti advertising, cuba untuk mendapat perhatian daripada viewers dan subscribers. Jadi mereka ini juga ada filter. Macam iklan, kalau you suka iklan tu, you akan tengok sampai habis. Tapi kalau you memang tak suka iklan itu, walaupun you letak, contohlah you letak famous artis Malaysia contohnya, you letak di sana pun dia tak akan tengok, kerana dia memang tak suka iklan tersebut. Bukannya tak suka produk, tak suka iklan itu dari segi penceritaan dan sebagainya. Okay, jadi kalau itu yang berlaku, bagaimanakah untuk menembusi viewers atau subscribers, untuk mereka suka akan video kita. Right, seterusnya. Teknik yang boleh digunakan untuk hal ini, contohlah dalam bidang dari segi marketing, menggunakan word of mouth. Word of mouth maksudnya anda menyampaikan sesuatu secara lisan kepada satu individu kepada yang lain, word of mouth.
Kalau iklan tak jalan, gunalah word of mouth. Maknanya mereka akan bercerita dengan you, menyampaikan mesej satu kepada seorang kepada orang lain. Word of mouth maksudnya channel ni bagus lah, you should tengok channel ni, tengok dulu baru lagi tengok, baru lagi akan tengok sama ada mau subscribe ataupun tidak. Itu ya word of mouth, dari mulut ke mulut. Right? Baik. Kenapa sesetengah orang itu memilih untuk melihat ini dari konteks iklan, melihat itu sebuah iklan, mesti ada sesuatu yang dia nak. Sebab periklanan adalah untuk menyelesaikan masalah manusia setiap hari. Sebab itulah ada iklan produk Rizek lah untuk membunuh nyamuk, ada iklan Mr. Muscle untuk mencuci jamban tak perlu menyental pun. Itu dari segi iklan. Bagaimana pula untuk kita ni YouTuber pemula, dalam kita menghasilkan video kita untuk menembusi viewers dan subscribers? Satunya, kita kena mengubah attitude. Attitude. Dari segi consumer, pengguna ni, attitude dia adalah dari segi kognitif, afektif dan behavioral. Kita breakdown ya. Kognitif maksudnya dia ada knowledge, dia dah ada pengetahuan sedikit berkenaan dengan produk. Kita tengok dari segi konten kita, kognitifnya mereka tahu sebab sedikit. Ini tentang adat Gawai, ini tentang masakan Sarawak. Mereka tahulah sikit sebanyak, tapi mereka belum menyelami lagi. That's why you ada content untuk mereka mengetahui lebih. Nombor 2, efektif adalah emosi dan perasaan yang mereka ada pada masa itu. Kalau iklan, contohlah mereka ada perasaan untuk makan mie. Tengok iklan, saya rasa lapar nak makan mie. Contohlah. Kalau you tengok video konten tentang mie ataupun mukbang, mereka juga rasa macam ada feeling untuk nak makan juga. Itu kita mahu ya, efektif. Ketiganya behavioral. Behavioral adalah consumer ni ataupun pengguna ni bertindak mengikut cara mereka tersendiri. Sama juga untuk viewers dan subscribers, mereka bertindak untuk like, share, komen ataupun mereka tak nak. Mereka hanya tengok saja. Terpulanglah ya, itu ada segi behavior. Behavior. Right? Next one. Bagaimanakah kita untuk mendapatkan sesuatu audience yang terbaik? Daripada manakah ini? Maksudnya kita kena menyediakan mereka tentang sesuatu yang bersifat positif. Satu. Nombor 2, kita punya video mesti ada, contohnya ada motivasi untuk mereka melihat dan seterusnya untuk mengubah. Right? Di sini kita ada learning process. Proses pembelajaran. Satunya drive. Drive bermaksud contohnya kalau mereka nak mendapatkan kepuasan daripada video yang kita berikan itu, maksudnya itulah dia punya drive. Q maksudnya dia punya response kepada sesuatu video. Maksudnya responsnya macam aku nak cubalah tempat ni, contohlah aku nak cuba untuk makan di tempat makan ini yang disyorkan oleh content creator. Contoh itu dia punya Q. Kerana mungkin dia pernah berlimpas saja tempat tu tapi tak pernah pergi pun duduk. Jadi content creator bawa bersama dalam vlog dia dan itu dia punya Q. Q dia. Contoh lagi. Seterusnya. Alright. Kita berikan viewers kita satu reward ataupun kita nak mengukuhkan lagi viewers ataupun subscribers kita untuk stay dengan kita punya channel. Reward mungkin contohnya kita nak beri mereka giveaway, for example, kita beri mereka free gift kalau boleh lah ya, ataupun kita berikan mereka peluang untuk berjumpa, meet up dengan YouTuber ini dan itu, contohnya. So bila mereka tengok konten kita, ada reward di sana. Rewardnya mungkin dari segi kepuasan untuk melihat keindahan alam, kepuasan untuk melihat sesuatu yang baru daripada perspektif yang lain tentang bandar Kuching. Kerana of course, walaupun duduk di Kuching ni, saya sendiri pun tengok waterfront, orang shooting video waterfront, saya rasa itu pun satu benda yang baru. Kerana
mereka membawa kita tempat yang lain. Okay? Feeling yang lain, di mana kalau you ada di sana, physically you di sana, berbeza dengan you tengok melalui kamera yang dibawa oleh content creator. Okay? Maksudnya kita ada konsep third eye view. Third eye view, itu konsep kita akan bongkar lagi lah. Third eye view maksudnya you adalah the third person. The first person is kamera lah, kita punya kamera. Okay, kamera. The second person orang yang merakam. Third person adalah kita lah sebagai viewers. Itu isu yang lain lah, isu yang topik lain. Tapi kita fokus pada yang ini dulu ya. Okay. Apa lagi? Contohnya tentang conception. Okay. Conception theory. Okay. Ini penting kerana kita mahu tahu bagaimanakah seseorang itu melihat dirinya sendiri dari segi konsumer. Okay. Tapi topik itu tunggu, kita akan kupaskan lagi di minggu hadapan. Okay. Jadi pada hari ini kesimpulannya, secara rumusannya, perception kita sebagai pengguna dan juga sebagai viewers, subscribers, ya, ada 5. Dalam 5 perception ini, kita akan gunakan sebaik mungkin untuk memastikan viewers dan subscribers kita melekat, terpikat dan juga akan sentiasa menonton video kita. Okay. Jadi konsep periklanan, ya, untuk perception ini penting supaya bila viewers melihat iklan, mereka akan terus akan ada action untuk membeli produk tersebut. Dari sudut kita sebagai content creator, ya, perception yang kita berikan kepada kita punya viewers, subscribers ini akan membantu kita dari segi viewers, okay? Dari segi view, dari segi subscription. Sebab itulah bila kita membuat thumbnail, itu adalah contoh terbaik dari segi perception. Tapi tolonglah, bila kita membuat thumbnail, pastikan kontennya selari dengan thumbnail. Kadang-kadang saya tengok banyak YouTuber luar negara lah, contohlah, thumbnail lain, konten lain. So berlainan lah, itu kita boleh katakan sebagai clickbait. So janganlah kita cuba untuk deceive. Deceive ni ayat yang agak spot on lah. Deceive ni maksudnya anda cuba untuk memperdaya lah. Tapi kita harap janganlah kita memperdayakan viewers kita menggunakan thumbnail, kerana itu akan memberikan satu impact kepada dia punya perception. Jadi sebelum kita bersurai, pastikan segala ilmu ini dikongsi bersama dengan yang lain. Anda boleh share dalam platform yang lain, ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe KKJ TV. Dan pada minggu depan kita akan menyentuh tentang isu ini, self-conception theory, okay, by Pearson. Kerana self-conception theory ini penting untuk melihat diri kita, content creator, dan juga melihat kepada viewers, subscribers kita. Itu untuk siri yang akan datang. Terima kasih dan semoga Adam dan keluarga sihat dan juga boleh beriadah pada hari weekend nanti. Selamat tinggal. Bye.